kita intro dulu. La 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 la. Dan kenapa UMNO ni tak ada maruah ambil orang yang telah terbukti gagal? Itu yang saya kata. Urus parti gagal, urus domestik gagal. Even urus company dia pun tak berapa sangat kan? Rafizi handle company yang rugi. Saya tak pastilah dia rugi nak elak cukai ke, menipu, ataupun dia memang rugi telungkup. Tak berganti kata lah kan. Cuma yang penting rugilah. Cuma tak tahu rugi sebab apa kan. Itu kisah dia. Tapi itulah, the thing is, Cikgu Bat, menyebut tentang, tadi Cikgu Bat ada menyebut tentang Anwar harus melakukan orang kata apa, perubahan. Dan antara perubahan yang memang kita nampak sangat-sangat patut dilakukan pada ketika ini ialah perubahan kabinet, betul? Untuk menukarkan beberapa menteri yang tak perform dan gantikan dengan mereka yang insya-Allah lebih perform lah. Ini soalan orang kata apa, soalan Cik Naas nama dia kan. Jadi Cikgu Bat rasa kan, okay, antara banyak-banyak kementerian ni, I will give you only 5 ministry yang Cikgu Bat rasa 5 ini memang patut diubah, tak boleh tidak. Dia memang tak ada alasan tu tak nak ubah, kena ubah sama sekali. Apa dia tu? Bila bagi 5 saya ada masalah sebab jumlahnya sangat banyak. Itulah masalahnya. Kalau banyak kan podcast tu cerita tu je. Pertama sekali ialah Menteri Kewangan. Menteri Kewangan sangat tak perform dan tidak memahami pun pengurusan keuangan itu sebenarnya. Kedua sudah tentu Menteri Ekonomi, kan. Ketiga ialah Menteri Jaminan Bekalan Makanan. Kita jemakan Mat Sabu. Mat Sabu. Datuk Seri Muhammad Sabu. Sorry Datuk Seri, minta maaf. Datuk Seri Mat Sabu. Kawan saya, abang saya. Kalau dia anggap saya adik dia lagi lah kan. Tapi persoalan dia ialah jelas gagal. Kenapa? Malaysia adalah pengeluar telur 5 tertinggi dalam dunia. Betul. Kan? Kita pengeksport. Kita hantar telur dekat orang dan kita tak pernah fail. Maknanya kita bukan masalah bekalan telur. Telur itu ada. Ayam tu tetap bernafsu untuk bertelur. Tapi persoalan dia ialah bila ada satu orang yang pergi jumpa dia, yang tawarkan dia bawa telur daripada luar. Ini jenis otak semenet, elephant fight elephant ni, kan? Glass with suffer kan. And then lepas tu bila kita bawa duit kita keluar, itu dah satu, duit kita akan turun. Dan kita beli telur daripada luar, kita bergantung dengan ekonomi mata wang luar. Betul. Yang akhirnya telur kita tak boleh kawal, duit kita keluar, duit kita nilai mata wang makin merudum, dan kita masih tak boleh selesai masalah telur dengan bawa kualiti telur India. Kan? Mat Sabu, Menteri KPDN HEP yang bangun dalam dewan boleh tanya, tolong bagi tahu saya apa harga barang naik. Macam duduk ke planet Marikh. Kan, boleh tanya harga barang naik, kan. Menteri Belia dan Sukan yang totally gagal dan memahami bagaimana pembinaan sukan. Kejayaan 100 hari dia adalah menjadikan prestasi sukan Malaysia berada pada tahap paling teruk dalam sejarah semenjak Malaysia merdeka. Kan. Itu antara dia lah. Kalau kita nak senarai panjang, semua ada alasan dan saya rasa kemuncaknya ialah Perdana Menteri itu sendiri yang harus letak jabatan Perdana Menteri itu, kerana kegagalan dia untuk mengendalikan kabinet dan benar-benar beraksi sebagai sebuah pasukan yang baik. Dia Menteri Kabinet yang berselindung balik Amari. Jadi semua isu, contohnya ialah kita bila saya tulis berkenaan dengan Menteri Agama, ada orang terkejut. Ada ke Malaysia Menteri Agama? Itu masalahnya. Menteri Agama kan. Tetapi LGBT dia diam. Timbul isu kalimah Allah dia diam. Semua dia diam. Dia pernah bercakap sekali lah saya ingat. Apabila Anwar menawarkan untuk cetak 1 juta Quran dan hantar seluruh dunia. Itu dia berbunyi. Bagi saya mudah. Sebab ni ada mansyuk. Printing Quran. Quran jadi kabinet ni sangat lemah kerana teraju ni lemah. Hala tuju tidak ada dan negara dalam keadaan bahaya. Tapi itulah, kalau betul Cikgu Bat katakan, kalau kita nak cerita tentang kementerian-kementerian yang patut tukar ni, which is memang banyak. Contohnya macam Kementerian Kos Sara Hidup yang gagal untuk mengawal kos sara hidup kan. And then kemudian Kementerian Dalam Negeri yang kita nampak banyak melakukan perkara-perkara yang pelik-pelik kan. Antaranya campur tangan berkenaan urusan ROS. Walaupun memang ada peruntukan akta tersebut, tapi dia campur tangan atas alasan yang saya kira sangat-sangat longgar. And then kemudian di mana kalau Cikgu Mat masih ingat ketika Himpunan Madani sebelum rumah terbuka Madani kat Kedah dekat Sagit tu, di mana beliau kata kita akan bagi permit macam tu je kan. Seolah-olah macam dia, bukan kita nak menuduh, tetapi ayatnya seolah-olah macam sedikit penyalahgunaan kuasa untuk memudahkan. Saya minta Pak Aiz kod
ayat ini dan kawan-kawan di luar sana, sahabat-sahabat, kawan karib saya di Bukit Aman bagi tahu apa. Anggota keselamatan dalam keadaan yang sangat tidak selesa sebab inilah kali pertama ada Menteri Dalam Negeri bukan setakat menentukan mengganggu pelantikan jawatan tapi mengganggu operasi sampai ke bawah. Semua benda dia nak tahu. Semua benda touch kan? Jadi saya merasakan Menteri tidak tahu sebenarnya kerja Menteri itu. Terlalu lama jadi pembangkang mungkin. Sebut pasal menteri ni Cikgu Bat, saya tertarik tau. Saya rasa Cikgu Bat pun mungkin nak ulas pasal beliau, iaitu menteri yang naik basikal legeret dan pejabat tu. Sebab saya ingat salah satu video Cikgu Bat pernah menyatakan, on record mengatakan bahawa zaman ini zaman yang paling teruk dalam bab kebebasan bersuara. Mengalahkan zaman Mahathir. Padahal Mahathir itu, kita kata dia sebagai diktator. Saya ingat Cikgu Bat buat video tersebut, buat statement depan balai polis kalau tak salah saya masa tu. Okay. So Cikgu Bat rasa macam mana tentang kebebasan media? Sebab kita tengok ramai rakan-rakan kita yang kini sedang ditekan dan sebagainya. Even Cikgu Bat pernah memberikan ulasan terhadap salah seorang daripada sahabat kita, iaitu saudari Halimah Nasuha, yang diharas oleh pihak yang mengaku mewakili SKMM dan sebagainya kan. Jadi pada pandangan Cikgu Bat, mana pergi kebebasan bersuara cancanangkan masalahnya? Masalahnya ialah kalau nak tahu keadaan Malaysia hari ini sebenarnya, baca kitab terbalik apa yang dia cakap dulu. Pusing balik lah. Pusing balik. Maknanya kalau dia cakap dia nak buat A, maka yang terjadi hari ini ialah Z. Jadi benda itu sebenarnya dalam keadaan sangat teruk. Fahmi Fazil, saya rasa dia bukan menteri. Dia lebih layak dia jadi ketua pencacai Anwar Ibrahim. Ketua pencacai Anwar Ibrahim yang patut dia pakai Jcom lah kiranya. Lebih kurang tu lah. Kan? Kedua ialah keadaan media hari ni. Zaman Dr. Mahathir dulu paling kurang dia kawal, tapi dia tak tukar tajuk surat khabar. Kan? Hari ni akhbar yang mesra mereka, contohnya Malaysia Kini, akhbar portal yang mesra mereka, beberapa kali terpaksa menukar tajuk berita kerana menteri telefon dia. Kita boleh tengok 2 jam lepas tu tajuk berita bertukar. Tajuk berita boleh bertukar. Kan? Saya rasa ini bukan diktator dah ni. Ini saya tak tahu macam mana punya level pengampu. Kedua ialah ramai yang tidak melihat bahawa Malaysia ini sistem talian ataupun sistem siaran telefon kita dan sebagainya, kita dah ikat dan kita dah ada satu sistem. Tetapi oleh kerana ada beberapa pihak yang memang tak setuju kerana mereka tak boleh mengaut keuntungan apabila benda ni di institusi negara kan. Akhirnya benda itu dirombak. Bila perkara itu dirombak dan Malaysia sedang mengalami kerugian dan ketika seluruh dunia mempertikaikan, contohnya ada satu syarikat daripada China yang dikaitkan dengan isu risikan secara salah dan sebagainya, nak dibawa masuk dan berperanan dalam Malaysia. Saya merasakan ialah selain daripada dia tak tahu buat kerja, dia ni memang senang kena tipu dengan tokek-tokek kaya lah.